Baik, saudara, berita wilayah diteruskan ke negeri di bawah Bayu yang antara lain membawa perkembangan banjir di sana. Kita teruskan bersama rakan penyampai Enisia Dollars dengan perinciannya. Silakan Enisia. Nurul, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah penduduk terjejas banjir di Sabah meningkat kepada 341 orang yang ditempatkan di 6 buah pusat pemindahan sementara PPS setakat 4 petang tadi. Ia melibatkan 131 keluarga terjejas banjir di daerah Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Daripada jumlah itu, daerah Kota Belud mencatatkan jumlah penduduk terjejas paling ramai dipindahkan ke PPS iaitu 293 orang yang dipindahkan ke PPS Dewan Masyarakat Tun Said, Dewan Muhibah Kampung Tombol, Dewan SMK Taun Gusi 2 dan Sekolah Menengah Agama Tun Said. Manakala 45 penduduk terjejas banjir di daerah Tuaran berlindung di PPS Dewan Sri Sulaman. Demikian menurut pemangku pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sabah, Lieutenant Colonel Muhammad Isaimi Mat Daud ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, tinjauan RTM di Menggatal pula mendapati jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Menggatal Kota Kinabalu kekal 3 orang daripada sebuah keluarga dari Kampung Tebobon. Mereka sekeluarga dipindahkan ke PPS ini selepas kediaman mereka dinaiki air lewat petang semalam. Setakat ni dari segi keselamatan, makan apa semua, JKM apa semua, okeylah, ambil perhatian, semua ambil berat, okey, tak ada masalah lah. Menurut Fazlina, banjir kali ini merupakan yang terburuk selepas tahun 2018. Hujan lebat Ahad lalu menyebabkan beberapa kawasan di daerah Kota Belud, Tuaran dan Penampang dilanda banjir besar. Sementara itu, keadaan banjir di beberapa kawasan lain kini beransur pulih. Tinjauan RTM di daerah Penampang mendapati penduduk sedang giat menjalankan kerja-kerja pembersihan termasuk di Sekolah Menengah St. Michael Penampang. Menurut Pengetua Cemerlang SM St. Michael, Jennifer Asing, kerja-kerja pembersihan dijalankan seawal 7 pagi dengan kerjasama lebih 60 guru dan ibu bapa. Ya, kerosakan yang dialami sebab ini beberapa kali sudah kami mengalami banjir. Kebanyakannya adalah meja kerusi murid lah yang rosak lah akibat banjir. Dan begitu juga dengan pintu-pintu lah yang kembang. Katanya banjir kali ini agak dalam sehingga menyebabkan 10 kelas bahagian bawah bangunan sekolah dimasuki air. Sementara itu, Prebet Pertahanan Awam Unit Pengurusan Bencana dan Operasi Daerah Penampang, Daniel Hero berkata, walaupun keadaan banjir mula pulih, namun pihaknya akan terus memantau dan bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Katanya, beberapa buah jalan yang terputus hubungan sebelum ini juga sudah boleh dilalui semua jenis kenderaan. Antaranya Jalan Bulatan Sigar, Jalan Kasigui, Jalan Inobong dan Jalan Lama Papar, Penampang. Usaha APM adalah sentiasa memantau dari semasa ke semasa jika berlakunya hujan. Seterusnya akan standby sekiranya berlaku bencana. Hujan lebat pada malam Ahad lalu menyebabkan beberapa buah kampung di daerah Kota Belud, Tuaran dan Penampang terjejas teruk akibat banjir. Sekolah harian di 3 daerah iaitu Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan yang ditutup sementara susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula hari ini hingga 20 Oktober 2020 akan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Sebanyak 122 sekolah terlibat iaitu 86 sekolah rendah, 25 sekolah menengah dan 11 buah sekolah swasta. Bercakap kepada RTM selepas meninjau kerja pembersihan kesan banjir di SM St. Michael Penampang, Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Dr. Misrin Radin berkata, surat makluman sudah diedarkan kepada semua sekolah terlibat pagi tadi. Jadi guru-guru kita dan murid kita pun sudah bersedialah untuk melaksanakan PDPR itu. Dan dalam surat kami pun kami telah berikan panduan apa yang guru-guru kita dan murid-murid kita perlu buat, dan apa yang terutama sekali pentadbir lah, pengetua dan guru besar. Ya. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Penampang Indang Kasih Sibin berkata, PDPR itu akan memberi fokus kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan STPM. Kita juga minta guru-guru pada hari ini datang ke sekolah untuk mengambil
kesemua peralatan dan juga bahan-bahan untuk PDP yang akan dilaksanakan secara online. Kami sebagai guru, kami ada tanggungjawablah yang perlu digalas, di mana kami perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah lah, dan semua jadual waktu setiap hari kami sudah atur sebenarnya. Ada dia punya kebaikan yang utama ialah untuk melindungi kita punya anak-anak dan juga guru-guru, dan pada masa yang sama tidak ada juga alasanlah untuk mengadakan semula itu online learning. Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Sabah telah menggerakkan 850 anggota bagi membantu pasukan keselamatan khususnya Polis Diraja Malaysia PDRM menguatkuasakan kawalan rentas daerah di seluruh Sabah. Pengarah Rela Sabah Muhammad Fauzi Jumat yang dihubungi RTM berkata, jumlah anggota rela terlibat sedikit berkurangan berbanding 1,350 orang yang bertugas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPB. Beliau berkata, anggota rela ditugaskan bagi mengawal keselamatan di pusat kuarantin, sekatan jalan raya dan menguatkuasa pematuhan prosedur operasi standard SOP di kawasan-kawasan tertentu khususnya kawasan tumpuan ramai. Mengenai kawalan rentas daerah yang dikuatkuasa bermula 3 Oktober hingga 16 Oktober ini, Muhammad Fauzi menyifatkan ia langkah bijak bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Dia juga meminimumkan pergerakan agar COVID ini tidak menular dan merupakan salah satu langkah kawalan yang wajar dibuat untuk dilaksanakan dalam usaha untuk membendung penularan wabak COVID ini. Politeknik Kota Kinabalu PKK terus menambah baik program-program yang ditawarkan melalui jalinan kerjasama dengan 139 industri dari dalam dan luar negara. Langkah itu diambil bagi memastikan pelajar institusi itu memiliki kebolehpasaran yang tinggi selepas tamat pengajian. Pengarah Politeknik Kota Kinabalu Teknologis Zainab Othman berkata, kerjasama dengan pihak industri dilihat langkah terbaik bagi melahirkan pelajar yang mampu memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. Ini kerana kehendak pasaran sentiasa berubah mengikut perkembangan teknologi semasa. Sebab apabila kita bersama-sama dengan industri ini, kita tahu apa kehendak industri sebenarnya. Sebab itu kita nampak walaupun dengan penularan COVID ini, GE kita masih tinggi, melebihi 90 sebenarnya. Sebab industri terlibat dalam pembentukan kurikulum kita. Itu yang pihak industri membantu kita. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan watika pelantikan panel penasihat industri program IAP bagi tahun 2020 di Kota Kinabalu yang melibatkan 26 lantikan baharu. Teknologis Zainab juga memaklumkan walaupun terdapat perubahan dari segi trend peratusan kebolehpasaran graduan PKK bagi tahun 2020, namun kebolehpasaran graduan tersebut masih berada pada tahap yang membanggakan iaitu hampir 93% daripada 738 responden. Sehingga Jun 2020 terdapat 3,822 pelajar mengikuti pengajian di Politeknik Kota Kinabalu. Daripada jumlah itu, 3,339 merupakan pelajar separuh masa, 483 pelajar sedang menjalani latihan industri dan selebihnya pelajar separuh masa program kejuruteraan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali Kang Kasapri. Baik, terima kasih Inisia langsung dari Sabah. Baik saudara, ini maklumat